kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lebih terkenal dengan panggilan Al-Imam Nawawi. Dan kita dalam tajuk sabar, kan? Tentang sabar, hadis yang kedua daripada tajuk tu, muka surat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa nata'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al-maut wa rafa'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah 'ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa 'ala ma nawa syekhuna wa 'ala ma nawa qutbuz zaman wa awliya Allah salihun wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dapat manfaatkan segala nikmat Allah. Umur kita manfaatkan umur, masa, kesihatan, dan segala yang Allah berikan, harta benda dan segalanya untuk mencari redha Allah. Ini jalan-jalan yang Allah redha. Kita guna apa yang Allah bagi untuk cari redha Allah, menambah keredaan Allah, menambah kasih sayang Allah Ta'ala. Dan dengan niat kita mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikut sunnah Nabi SAW, mencintai sunnahnya dan mempelajari sunnahnya, menyebarkan sunnahnya. Mudah-mudahan semuanya akan tercapai dengan syafaat Nabi SAW dan keredaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian bila kitab hadis, kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lebih terkenal dengan panggilan Al-Imam Nawawi. Dan kita dalam tajuk sabar, kan? Tentang sabar, hadis yang kedua daripada tajuk tu, muka surat 27. Kalau buku yang sama dengan saya, muka surat 27. Kan, buku yang sama ni. Situ kan, tu kan? Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Abi Sa'id Al-Khudri ini panggilan dia, Sa'id Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri, panggilan, orang panggil dia. Nama sebenar dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia dan ayahandanya dua-dua sahabat Nabi. Sebab dia Islam pada umur dia 10 tahun. Ayah dia, mula-mula Nabi sampai Madinah hijrah tu, antara terawal masuk Islam ayah dia, Malik bin Sinan. Tapi dia tak lama dalam Islam dia, tahun 3 hijrah, dia syahid dalam medan perang. Ayah dia tu. Ayah dia Malik bin Sinan tu. Tapi Sa'id Al-Khudri umur dia panjang. Umur dia sehingga 80 tahun meninggal dunia. Jadi Nabi mula hijrah sampai Madinah, dia baru umur 10 tahun. Dia dah masuk Islam bersama ayah dia, umur 10 tahun. Sampai tahun 74 hijrah, lebih kurang 84 tahun umur dia.
Panjang umur dia, meninggal di Madinah dan dikuburkan di tanah kuburan Baqi'. Kalau kita ziarah di Baqi' itu, termasuk kita menziarahi dia juga. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau kita pergi ke Uhud, medan syuhada Uhud, kita juga menziarahi ayahandanya yang syahid, Malik bin Sinan. Terkenal dengan orang yang minum darah Nabi SAW, jilat darah Nabi. Minum darah Nabi sehingga Nabi cerita ke orang, kamu nak tengok ada ahli syurga yang makan darah aku jalan di muka bumi. Ahli syurga jalan di muka bumi yang pernah makan darah aku. Tu orang tu. Iaitu Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Ayahanda kepada Abi Sa'id ataupun nama sebenarnya Sa'ad. Memang sahabat yang sangat hebat. Perang Uhud tu, ketika dia baru umur 13 tahun. Dia nak pergi sangat dah. Dia minta Nabi, merayu pada Nabi nak pergi, Nabi suruh dia balik. Baru 13 tahun. Nabi tak bagilah, mudah sangat. Jadi dia tak dapat pergilah dalam perang Uhud, tapi ayahandanya pergi dan syahid. Okey, hadisnya bahawa anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kull shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan ada berapa orang sahabat yang datang minta kepada Rasulullah, ada yang minta baju, minta makanan. Maka baginda tak pernah kata tak boleh. Tak boleh itu tak pernah ada dalam mulut Nabi. Tak ada, ataupun tak boleh, ataupun tak nak bagi. Tak ada lain istilah. Nabi apa je orang minta, semua bagi. Dia bagi. Nabi akan bagi. Jadi orang minta makanan, Nabi keluar ambil makanan walaupun kurma. Nah, orang minta pakaian yang sedang pakai pun, sampai Nabi sanggup pergi tukar baju, ambil yang pakai ni buka lipat bagi. Sampai macam tu pemberian Nabi SAW. Sebab tu terkenal dengan orang yang sakha, yang sangat pemurah. Baginda Nabi SAW. Luar biasa pemurah dia. Tak ada manusia yang sepemurah baginda Nabi SAW. Jadi orang minta dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun bagi, memberinya. Kemudian mereka meminta lagi yang lain pula, Nabi bagi pula. Sehingga habis, tak ada apa nak bagi dah. Baju pun tinggal selai yang pakai, tak boleh bagilah. Makanan pun dah habis dah. Korek habis dan dapur-dapur bagi semua. Ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku, tidak akan saya sembunyikan pada kamu semua. Maksud apa yang ada, aku akan keluar bagi kalau kau minta. Tak akan aku kata tak. Kalau kita kan, ada lah akaun, duit. Ada simpan makanan. Tak ada lah, saya nak, tak ada duit lah nak bagi. Kan? Selalunya macam tu. Tapi Nabi kita tak ada, aku tak pernah sembunyi pun. Ada kan bagi. Barang siapa yang menjaga, tapi Nabi nasihat. Jangan suka minta-minta dengan orang. Minta ni mencemar. Nabi kata siapa yang tak layak meminta-minta, tapi dia suka minta. Contohnya dia ada makanan, dia ada harta, tapi buat berlakon miskin, sindiket ni minta sedekah. Akhirat nanti muka dia akan lopong-lopong. Cacat muka dia, tak ada daging ni semua. Tinggal tengkorak lah. Jadi orang huduh lah, maksudnya huduh di akhirat nanti. Kerana dunia dulu dia suka minta dengan berlakon menipu muka sedih. Minta ke orang. Para sahabat bila dengar macam tu, scammer lah. Scammer. Kan? Jadi sahabat, kalau dengar itu, dia orang tak berani minta dengan orang, walaupun bukan minta barang, minta terus. Minta tolong pun tak mau. Contoh dia naik kuda dah, ataupun naik unta, tinggi kan unta kan. Tali cemeti pukul unta tu jatuh bawah. Turun ambil sendiri. Dia tak nak bagi orang ambil. Dan dia tak nak minta. Kalau kita tolong mijap. Kan? Dia ada teruk lah nak turun unta, gini, unta nak lipat kaki, nak langkah turun.
tu pun dia tak berani nak minta. Walaupun benda tu taklah dikira berdosa, salah, kita minta tolong, kan? Tapi para sahabat nak betul-betul nak amal apa yang Nabi suka, dia tak suka. Nabi tak suka, dia tak suka. Nabi larang, dia tak nak buat. Jadi apa yang Nabi nasihat, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang jaga kehormatan diri, tak suka minta-minta, kan? Jaga maruah air muka kita, jaga air muka kita. Jadi nak minta dengan orang ni kena welfare lah sikit, kan? Minta sikit boleh tak? Buat sedih, kan? Merendahkan maruah kita, mencemar maruah kita. Kecuali Nabi kata dalam hadis yang akan kita baca nanti ke depan tu, kecuali dalam beberapa perkara yang kamu boleh minta, yang memang tak terdaya langsung. Tak terdaya langsung dah. Itu kena minta lah. Tak tolong, minta sikit makanan. Ataupun yang dulu dia kaya, dia ada harta, tapi tiba-tiba terbakar ke, hilang 100%. Jatuh miskin dengan segera, dia boleh minta. Ataupun yang ketiga, dia minta bagi pihak orang lain. Dia menguruskan, contoh dia ada NGO kebajikan, nak minta untuk derma sana derma. Dia boleh minta. Minta untuk masjid. Dia AJK, minta saya sumbangan untuk masjid. Silakan, itu boleh. Bukan untuk dia, untuk pihak yang lain. Selain daripada itu, Nabi kita jangan minta-minta. Kecuali yang terdesak, yang tak terdaya, itu boleh. Man yasta'fif, siapa yang, mana tadi? Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maruah dirinya, maka Allah pun akan jaga dia. Kalau dia jaga tak minta, Allah cukupkan keperluan dia. Allah bagi sehingga dia tak payah nak minta, memang dah ada. Mula-mula memang kurang lah, ada pun sikit-sikit patut minta ni, tapi tak nak lah. Biarlah kita usaha sini. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Barang yang kedua, barang siapa yang menyabarkan diri, dia ada satu benda tak terjemah ni. Wa man yatasabbar, sabar mana? Yastaghni, siapa yang rasa cukup. Tu dia tak ada ni terjemahan dia. Apabila menunjukkan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, itu yasta'fif, maka dia, Allah akan menjaga dia. Barang siapa menyabarkan diri. Ada satu poin ayat yang dia tak terjemah. Wa man yastaghni yughnihillah. Apa maksudnya? Siapa yang rasa cukup dengan apa yang Allah bagi kat dia, dia rasa alhamdulillah cukup, maka Allah akan cukupkan lagi. Allah akan kayakan dia. Yughnillah. Dalam terjemahan buku saya ni, tak ada terjemahan tu, boleh tambah sikit. Wa man yastaghni, yang cetakkan lain mungkin ada lah. Siapa yang rasa cukup, Allah akan cukupkan lagi untuk dia. Rasa cukup, jangan kata dah ada banyak tapi saya tak cukup lah, nak minta lagi. Ini orang yang tamak. Dah ada mencukupi tapi masih duk merayu minta dengan orang. Tadi minta untuk peribadi, adapun pihak lain minta untuk masjid, minta untuk, tak ada masalah. Itu malah dianjurkan lagi. Kita minta untuk masjid, untuk kebajikan, untuk orang banjir, untuk tu kita uruskan, minta daripada orang, bagi pada orang yang memerlukan. Yang itu kita dapat pahala bersedekah. Kita dapat pahala, kita buat kebajikan, kita dikira pahala orang yang bersedekah, dapat kat kita juga. Tapi minta untuk peribadi jangan. Wa may yatasabbar, barang siapa yang, ni baru sampai pada tu terjemahan tu, barang siapa yang menyabarkan diri, yatasabbar ni paksa sabar. Melatih, memaksa diri untuk sabar. Walaupun ikut kita nak mengamuk aja, kan? Tapi paksa. Orang mai, jadi mungkin kita kerana malu pada orang pun tak apa. Kita sabar kerana malu kat orang. Pada peringkat awal, tak apa, boleh. Walaupun nampak macam tak ikhlas, tapi itu pendidikan. Allah segan nak mengamuk ni, pasal ada cikgu kita ke, ada kawan kita, kita segan. Tak apa. Biar macam tu. Terlatih dengan memaksa sabar. Tenang. Kan? Contoh, kita mula-mulanya memang kita jenis orang pandai baran kan? Contohnya.
Nasyid mengamuk. Tapi dah yang main depan kita ni orang lagi besar. Kalau aku mengamuk dengan dia, habis ya. Kita yang kena tu. Tapi kita paksa sabar. Walaupun itu sepatutnya taklah, itu bukan kerana Allah kan. Tapi kalau itu pendidikan awalan, maka dibolehkan. Biarlah kita berdepan situasi yang terpaksa kita sabar. Nescaya akan datang Allah tambah kesabaran kita. Allah tambah lagi sabar. Jadi sabar ni kena paksa. Kena maksa diri. Kena melatih. Lepas tu, Allah bila sayang pada seorang hamba, Allah akan bagi kesabaran melalui ujian. Macam mana nak sabar kalau tak ada ujian? Ada ujian barulah tahu kita ni penyabar. Baru tahu kita ni tak penyabar. Pasal ada situasi tertentu. Kan? Yusabbirhullah, Allah akan tambah sabar. Sabar ni datang daripada Allah. Allah bagi. Memang bukan lumrah. Bukanlah dia ni lahir-lahir dah jadi penyabar. Tak. Kan? Kita memang masa kanak-kanak mengamuk je lah budak kan. Tak dapat susu. Jadi sabar ni Allah beri. Allah tambah. Allah tambah. Kita terpaksa sabar, Allah tambah kesabaran kita. Situasi besar sikit, kita pun sabar juga. Allah tambah lagi. Sabar. Kenapa Allah tambah sabar ni? Kerana Allah sayang pada dia. Ni hadis. Wa ma uti'a ahadun, tidak ada pemberian Allah yang paling berharga, paling baik, paling hebat melebihi daripada sifat sabar. Itu pemberian Allah yang paling hebat. Kan? Kenapa? Sabar ni tahan sekejap ya, pahala berlungguk. Kerana sabar. Dosa terpadam kerana sabar. Mudah kan? Tapi memanglah kena sakit lah. Nak lawan nafsu kita, nak lawan ego kita, bukan senang. Tapi perlu pada latihan tadi, memaksa diri, paksa diri. Sebab tu orang sabar. Dia dah sabar, duduk sabar. Dia duduk kata, dia motivasi diri dia, sabar. Ya aku sabar ni, angkat meja sabar ni kan. Nah, tak apalah. Ambil dia pegang, sabar. Tak apalah, dia paksa diri dia untuk sabar. Kita pun peluk dia, bagi dia sabar. Dia dapat pahala sabar tu. Itu, Tapi kalau dah mengamuk baru nak sabar, tak jadilah. Kan? Jadi pemberian sifat sabar ni sangat istimewa daripada Allah. Sangat hebat. Siapa yang ada sifat sabar berdepan dengan situasi yang berat, tapi dia tenang, sabar. Oh, itu pemberian Allah yang hebat. Hebatnya. Jadi sabar ni ada 3 jenis. 3 kategori. Satu, sabar dalam melakukan taat. Nak semayang, kena sabar. Orang lain tak semayang, okey je, kita sabar je lah. Pergilah semayang. Nak datang kuliah ni, berapa kali punya sabar. Boleh datang kuliah ni kan. Duduk 2 jam ni, kuliah 2 kelas. Sabar, mengantuk pun paksa diri. Buka mata, minum air, buka, nak hilang ngantuk. Sabar. Kan? Jadi sabar melakukan taat. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Sabar daripada maksiat. Maksiat ni benda yang sesuai nafsu. Nafsu teringin nak buat. Syaitan duk bisik, best, indah, sonok buat. Kita sabar, tak nak. Tak nak, sabar je lah. Tak nak buat. Yang ketiga, sabar musibah. Musibah lah, kena kemalangan ke apa benda ke. Sabar. Jadi, orang yang ahli ibadah, jauh daripada maksiat, dia adalah orang yang sabar. Walaupun dia tak depan dengan situasi ujian. Tapi pasti sekali-sekala Allah akan uji. Kerana Allah sendiri janji dengan sungguh-sungguh. Pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti kami akan sungguh-sungguh tes, uji kamu dengan kekurangan makan, ujian-ujian macam-macam. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ujung ayat Allah Ta'ala sebut, beri berita hebat, berita tahniah kepada orang yang sabar. Dia melalui semua tu berjaya, tahniah. Allah ucap tahniah pada dia. Berita baik kerana kamu syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, ayat sebelum tu kita dah baca. Allah, orang yang sabar jenis macam ni, amal ibadah dia buat walaupun menghadapi sukar, susah, miskin, tapi dia tetap kekal ibadah dia.
tetap tak terlibat dengan maksiat, walaupun peluang nak dapat harta tu melalui jalan maksiat, peluang rasuah, peluang curi. Tak nak. Sabar dia, sabar. Dan kena ujian pula, orang fitnah macam-macam, tenang dia. Orang ni Allah masuk syurga tanpa hisap. Langsung bangun, kita proses, masuk kubur. Alam barzah tak tahu apa lama. Lepas tu berlaku goncang dunia apa semua, kiamat. Hari kiamat. Lepas tu kita bangkit daripada kubur. Bangkit orang ni, duduk di mahsyar, terus jalan pergi syurga. Shortcut. Baru 1/4 perjalanan akhirat dia. 1/4 perjalanan akhirat. Dah masuk syurga dah. Orang ni nak menempuh lagi tu. 3/4 lagi perjalanan. Yang tak tahu 3/4 tu berapa juta tahun, berapa lama, wallah alam. Baru nak masuk syurga. Dia orang ni dah senang lenang dalam syurga dah. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah marzuqna sabra. Sebab tu sabar ni kita kena minta. Allahumma inna dalam doa, kalau orang rajin mengamalkan kitab Khulasah Madad. Pernah dengar ada kitab Khulasah Madad? Buku zikir Habib Omar. Ada kan? Dah jual belakang kot. Awal pagi tu, doa fajar, ada doa minta sabar. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, kami minta pada engkau sifat sabar ketika berdepan dengan takdir. Takdir yang kita tak suka lah. Dan takdir yang buruk. Minta kami boleh kuat bersabar. Dan Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa, dan hadis ayat pada doa tersebut. Jadi sifat sabar ni pemberian Allah yang sangat istimewa. Akhlak yang terbaik yang Allah beri pada seorang yang terbaik, pilihan Allah. Hadis selanjutnya daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan, Suhaib Ar-Rumi. Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lebih terkenal orang panggil dia Suhaib Ar-Rumi. Dia ni asal dia kelahiran bangsa Rom, dari negara Rom. Tapi ditangkap menjadi hamba sampai ke Mekah. Jadi hamba dia sampai ke Mekah. Sehinggalah dia mula dimerdekakan, dan dia pandai, dia orang Eropah, pandai bisnes. Dia bisnes jadi kaya. Lepas itu dia masuk Islam senyap. Bila masuk Islam, masa di Mekah lagi, maka Nabi dah hijrah ke Madinah, dia pun nak pergi Madinah, rindu kat Nabi, tinggal lama dah. Nabi dah pergi, dia tak pergi lagi. Dia cari jalan macam mana nak pergi. Sebab dia bisnes partner dengan orang kafir. Partner dia, syarikat dia. Jadi dia nak tinggal payah. Nak lari payah. Akhirnya dia nekat lari juga. Waktu malam, dia keluar, tinggal geng-geng dia yang tak Islam kafir ni sekat tengah jalan. Nak bunuh dia. Dia kata, jangan, aku ni terror mana? Kamu tahu aku ni pakar mana tepat? Yalah, engkau seorang, kami ramai. Jadi dia kata, apa yang kamu nak? Kami, tak boleh lah. Dia orang kawan-kawan dia kata, tak boleh kau lari keluar dalam keadaan kau dah kaya. Dulu kau masuk Mekah, apa kedana, jadi hamba, miskin, apa tak ada. Dah kaya kau nak bawa harta keluar daripada Mekah. Dia kata, kau tengok aku bawa apa ni? Kuda ni, barang bungkus ni, beg ni je. Tak ada yang lain aku bawa. Okey, kalau macam tu kamu nak, aku bagi tahu boleh tak? Engkau buka laluan, aku bagi tahu harta aku kat mana. Ambil lah, ambil pun. Okey. Dia beritahu harta aku simpan kat gunung ni, kat tanah tu, kat sana. Dulu simpan macam tu lah. Sembunyi sana, sembunyi sini. Ambil lah. Dia orang lari, berebut nak ambil tu. Dia senang pergi Madinah. Tak ada sebab kacau dah. Sampai di Madinah, Suhaib Ar-Rumi ni, Nabi dah tunggu kat border. Kalau kita ni tunggu kat airport dah lah. Kat arrival tu. Tunggu siap dah. Mana Suhaib ni? Nah, nampak kepulan asap habuk tu datang. Nabi kata, Rabiha bai'a Suhaib. Untung sungguhlah perniagaan Suhaib ni. Untung, sangat beruntung perniagaan Suhaib. Orang tanya, ya Rasulullah, apa perniagaan Suhaib yang untung? Kan dia datang selai sepinggang bawa buku tu. Harta dia semua orang kebas. Orang curi dah. Apa untung? Perniagaan akhirat dia. Pahala dia tu. Datang hijrah, datang jumpa Nabi, walaupun harta dia terkorban. Biarlah, ambil lah. Yang penting dapat Nabi SAW. Itulah itu pengorbanan para sahabat, sehingga Allah turun ayat Quran puji sikap dia.
Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah, surah Baqarah. Sebahagian daripada manusia ni orang yang sanggup jual segala-gala. Jual diri dia, jual hartanya, segala-gala. Jual ni maksudnya bagi kat orang, ambil lah kau nak ambil. Yang penting aku nak dapat Rasulullah. Aku nak dapat Rasulullah, nak dapat Allah. Hijrah kerana Allah dan Rasul. Harta kau nak ambil, ambil lah. Allah puji dia, sikap keberanian dia. Dan juga kesungguhannya mencari redha Allah dan Rasul. Masya Allah, ujian untuk dia orang. Kita agak-agak sanggup nak tinggal. Ambil kau nak ambil harta, ambil lah, yang penting aku selamat. Peace lah seminggu. Hei, yang penceramah ni pun tak sanggup. Kan? Oh, Allah tak uji kita seberat tu lah. Kan? Masya Allah. Okey, daripada Abu Yahya, panggilan Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, berkata Rasulullah SAW bersabda, memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin. Orang mukmin ni hebat sungguh. Itu maksud dia. Orang mukmin ni sangat hebat. Siapa dia mukmin? Orang yang beriman. Kerana segala urusannya sangat baik baginya. Semua apa yang berlaku, semua mendatangkan kebaikan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang yang beriman sahaja. Hanya yang beriman yang ada keistimewaan ni. Apa yang berlaku, menguntungkan orang beriman. Di mana bila mendapat kesenangan, harta, kaya, sihat, dia bersyukur, Alhamdulillah. Dia buat amal soleh dengan kekayaan tadi ni. Untung lah. Kan? Dapat pahala. Ni macam, Masya Allah, Allah bagi kekayaan kita, bagi harta pada kita, bagi segala-gala sehingga kita cari keuntungan akhirat. Untung, kita beruntung, kita bersyukur pada Allah. Sebaliknya pula, demikian itu sangat baik untuk dia. Dia guna harta, bersyukur nikmat Allah untuk mencari redha Allah. Ini orang yang sangat beruntung ni. Tapi sebaliknya pula, bila dia ditimpa kesusahan, ujian, dia sabar pula. Dia sabar, tenang. Itu pun pahala juga. Dapat pun pahala, hilang pun pahala. Hilang harta, hilang nikmat, pun dia bersabar dapat pahala juga. Jadi kita kata, kok mana pun pimai-pimai pahala. Apa jadi kat kita pun semua pahala. Itu untungnya beriman. Yang penting dia jaga iman. Orang tak beriman tak akan dapat benda ni. Kan? Orang beriman walaupun sabar, orang yang tak beriman, tak Islam, dia banyak orang yang tak Islam pun nyabar lagi hebat. Tenang, relax je, sabar je. Mungkin dia cakap pula macam takdir, ini takdir Tuhan. Ada juga Cina-Cina cakap itu kan. Ini takdir Tuhan lah. Sabar je lah. Dia pun sabar juga. Tapi ialah dia tak ada iman. Maka tak ada nilai pahala untuk dia di sisi Allah Ta'ala. Dia pun bersyukur juga. Oh, syukur Tuhan bagi pada dia. Kadang-kadang dia pun sebut Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah bagi. Dia pun bersyukur. Tapi tak, sayanglah tak ada iman. Orang beriman, semuanya pahala. Tapi fokus kita tentang sabar. Bila kena ujian, hendaklah kita bersabar. Satunya hadis yang keempat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm. Al-hadis. Anas menceritakan ketika Nabi sakit tenat di hujung hayat, sakit-sakit makin tenat sehingga sakit itu membawa pada kewafatan Nabi SAW. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda Nabi, dia datang sedih lah, perempuan yang sedih tengok ayah dia. Dia sebut wa karbat abata, sedih sungguhlah ayahanda, sedih sungguhlah ayahanda, sakit tenat ayahanda, kesian. Dia sebutnya tu sambil dia menangis. Beliau bersabda, baginda sabda, baginda tenangkan, baginda Rasulullah pula tenangkan Fatimah. Ya. Rasulullah kata, ayahmu tidak akan menderita sakit lagi dah lepas hari ni. Hari terakhir tu. Lepas hari ni ayah kau tak sakit lagi dah. Bukan sihat, maksud Nabi tak sakit, dah kembali pada Allah Ta'ala. Tak ada lah sakit dia. Jadi keluhan yang macam tu, adakah dihilang sabar Fatimah tadi? Kesian ayahanda macam tu.
yang dah sakit, yang tu tak dikira hilang sabar. Keluhan tu tak dikira hilang sabar. Macam kita, aduh sakit, doktor saya sakit kat sini, doktor. Tu tak dikira. Memang lumrah. Kita sakit, mulut akan cakap. Tapi jangan menyalah takdir semua. Aduh, tak tahulah Allah bagi bala apa kat saya ni, berubat sana sekat baik juga, tak tahulah popek. Panjang cerita dia. Kan? Ini soalah tak menerima takdir. Tapi mengadu, aduh sakit, itu lumrah. Siapa sakit dia akan terkeluar benda tu. Kan? Binatang pun kan menangis dan bunyi juga sakit dia. Jadi itu tak dikira menghalang sifat sabar. Menghalang juga. Tidak. Tapi kalau dia boleh silent, tenang. Oh, tahan kan. Itu ialah sabar ni, pahala dia pun ada tingkatan-tingkatan dia. Lagi hebat lah. Sehingga para sahabat macam mana? Ketika dalam perang Mu'tah, sahabat yang sakit, ketika mana dahaga minta air, ada air tak? Ada air dahaga. Ada orang bawa satu bekas air macam satu gelas. Nak bagi pada dia, terdengar kawan tu, aduh sakit, air, ada air tak? Dia kata, hantar, bagi dia. Dia lebih baik bagi dia, lebih utama. Dia dahaga ni, dapat dulu, kita dapat dulu, no lah, tak ada orang lain lah. Aku habis lah. Kan? Dah ada sanggup bagi sana. Itu. Kita tak tahu nak berdepan macam tu. Sayyidina Hisham bin Zubair. Hisham bin Zubair terkenal cerita kesabaran yang tahap luar biasa. Dia bukan sahabat sebab dia lahir selepas baginda Nabi wafat 5 tahun ataupun 3 tahun, itulah antaranya. Jadi dia ni kena dia ada kencing manis. Zaman tu dah ada dah. Kan? Dan dia musafir daripada Madinah pergi ke Syam. Jauh lah. Sampai kaki dia luka berdarah hitam. Kaki hitam yang green. Sampai sana, tabib sana kata tak ada jalan lain kecuali potong. Kaki kena potong. Jadi orang kata dia potong ni ialah berat lah, sakit lah. Dia tanya tabib ni, biasa-biasa kalau ada potong kena buat macam mana? Orang minum arak. Dia punya kebas lah kot. Potong senang. Dia kata, wallahi aku tak akan minum arak, benda haram. Tak akan boleh ubat dengan benda yang haram. Jadi dia kata, orang kata macam mana nak potong, takkan dalam keadaan sedar. Maka dia kata macam ni lah, aku ambil wuduk semayang, waktu sujud kau potong kakiku. Waktu sujud. Kita nyamuk baru main tu, 1 kilometer nyamuk, nyau, dah tak boleh semayang dah. Tak boleh semayang dah. Ni dia tengah semayang, sujud, kaki menjelur, menjular gitu. Orang ambil potong kaki dia. Tak sedar. Saya bagi salam dah, buku siap dah. Masya Allah, Hisham bin Zubair radhiyallahu anhu. Itulah kehebatan mereka lah. Allah tak uji kita macam tu. Yalah, ada yang kena potong pun kita ada biusnya apa semuanya. Jadi Fatimah tadi mengeluh, taklah menghilang kesabarannya. Cuma Rasulullah pujuk dia. Rasulullah kata hari ni je sakit, esok tak ada dah. Tak sakit dah. Nak tenangkan Fatimah. Ketika dah besoknya Rasulullah wafat. Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, syurga Firdaus dah tempat kembalinya. Wahai ayahandaku, kepada Jibril lah kami memberitakan kewafatannya. Ketika beliau telah dikubur, Fatimah berkata, apakah suka kamu sekalian untuk menabur tanah di atas makam Rasulullah SAW? Jadi dia macam rasa kan tanah jatuh tu. Jadi Fatimah ni antara orang yang terdekat, keluarga Nabi yang terdekat mengikuti Nabi. Satu ketika Fatimah duduk, Sayyidina Aisyah duduk sebelah dekat riba Nabi SAW. Maksudnya bertenggek kat riba Nabi masa sebelum peristiwa dia menangis ni. Jadi Rasulullah panggil, Fatimah baru datang, Rasulullah panggil mai dekat. Rasulullah bisik, Aisyah duduk sini, belah kanan. Rasulullah bisik pada Fatimah. Dekat-dekatnya tu biasa dengar kan. Rasulullah bisik sesuatu, Aisyah tak tahu apa Rasulullah cakap. Tiba-tiba Fatimah menangis terkuat-kuatnya. Menangis. Teresak-esak. Basah muka dia. Itu Rasulullah panggil sekali lagi, bisik kali kedua. Bisik sesuatu,
Terus berhenti nangis dia. Senyum, seronok. Jadi Aisyah tak maulah nak tanya waktu tu Nabi sedang sakit. Dia kata nanti esok ke bila aku nak tanya dia. Apa yang Nabi bisik jadi gitu. Kan? Menangis, lepas tu gembira pula. Tapi sampailah Nabi wafat. Setelah tu baru dia panggil Fatimah. Tanya apa yang Nabi bisik hari tu yang kau menangis, lepas tu kau stop. Oh, dia kata Rasulullah bisik pertama beritahu aku dah tak lama nak jumpa Allah. Tu yang dia nangis, sedih. Lepas tu bisikan kedua beritahu keluarga aku yang paling terdekat dengan aku ikut pergi jumpa Allah, engkau, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Fatimah jarak dengan Nabi hanya lebih kurang 6 bulan sahaja wafatnya. Dia antara yang terawal setelah kewafatan Nabi SAW. Nabi dah atur siap dah. Di kalangan isteri Nabi pula, semua pakat tanya isteri Nabi, ya Rasulullah, nanti kalau engkau wafat, siapa yang kami ikut engkau? Nabi kata, di kalangan isteriku yang tangan dia panjang, dia akan ikut aku. Dia lebih awal. Dengan tangan panjang, semua pakat dia ukur tangan. Nak jeluk bagi panjang lah kan? Panjang. Jadi akhirnya tak dapat nak jangka lah siapa tangan panjang. Rupanya Sayyidina Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhu. Zainab binti Jahshin. Dia dulu kot. Dia digelar dengan Ummul Masakin, ibu pada orang miskin. Maksud baru orang faham, dia bukanlah tangan panjang pun. Tapi dia meninggal dulu. Rupanya orang faham tangan panjang tu orang yang banyak. Kita tangan panjang curi tangan panjang mencuri. Ni bahasa Arab, peribahasa tangan panjang dia pemurah. Bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Panjang tangan Jadi keluhan Fatimah itu tak dikira hilang kesabaran. Jadi nak tengoknya sabar Nabi tu dalam keadaan tenat. Orang lain sedih dengan keadaan Nabi, tapi Nabi tetap tenang. Malah Nabi boleh menenangkan, mensabarkan orang lain pula. Itu kekuatannya, hebat. Allah marzuqna sabra, mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran yang kuat. Dan ada yang kelima daripada Abi Zaid, Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW. Wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Siapa pula? Usamah bin Zaid. Abi Zaid tu panggilan. Abu Zaid panggilan. Usamah bin Zaid tu nama dia. Usamah bin Zaid. Bin Harithah, pelayan Nabi, malah digelar Hibbin Nabi. Ibnu Hibbin Nabi. Hibbi. Daripada perkataan hub lah, hub cinta, kekasih. Kekasih Nabi, anak kepada kekasih Nabi. Bapaknya Zaid bin Harithah yang kisah dulu Nabi nak tukar bin Muhammad tu. Anak angkat Nabi. Nabi sayang sungguh dengan Zaid bin Harithah. Hampir-hampir Nabi nak tukar Zaid bin Muhammad. Tapi Allah turun ayat tak boleh tukar. Tak bagi. Tetap dipanggil dengan bin Harithah. Jadi Usamah pun anak Zaid ni yang sangat Nabi mencintainya. Sehingga kalau dalam situasi orang tak berani nak pergi jumpa Nabi, nak cakap minta, orang akan umpan Usamah. Usamah, kau pergi minta kan Nabi? Kau pergi cakap yang tu? Kau pergi beritahu ni? Sebab orang nampak sangat Usamah ni, Nabi layan sungguh, sayang sungguh pada dia. Itu Usamah bin Zaid. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang puteri baginda Nabi SAW mengutuskan seorang untuk memberitahu kepada beliau bahawa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Maksudnya, anak di sini catat nama Zainab, anak sulung Nabi SAW. Zainab binti Rasulullah SAW, dia dah ada anak lelaki kecil. Jadi anak lelaki itu dah sakit tenat. Jadi dia suruhlah siapa-siapa Anas ni pergi cari Rasulullah, panggil dia, ni anak dia, anak Zainab ni dah sakit tenat. Hampir dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya berkata, maksud Nabi sibuk urusan lain, Nabi suruh sahabat balik dulu, bagi tahu ayat ni bagi tahu nanti, dan suruh dia bersabar. Suruh anak Zainab ni bersabar. Dan Nabi bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi, dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Itu antara ayat ta'ziah. Ayat ta'ziah Nabi.
Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Allah je lah yang nak ambil ataupun nak beri. Itu hak Allah. Nak ambil ke, nak biarkan hidup ke, nak beri ke, itu hak Allah. Dia je lah yang menentukan ajal. Semua benda ada ajal dia. Ada tempoh. Tempoh hidup mati. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah dia, Zainab, bersabar dan hendaklah dia minta bantuan daripada Allah pahalanya. Itu antara ayat-ayat takziah. Seperti kita kadang-kadang bila peluk-peluk, contohnya nak menenangkan orang, sabar-sabar, insya-Allah Allah bayar pahala, Allah bagi pahala. Itu antara ajalah. Poin-poin tu juga. Ni hak Allah belaka. Contoh kita pujuk. Di takziah ni kita nak menenangkan keluarga yang hidup dengan ayat-ayat yang boleh pujuk dia. Ayat boleh pujuk. So sabar, insya-Allah Allah. Antaranya kita kata semoga arwah ditinggikan syurga. Jadi tenang sikit ahli keluarga. Doa dia tu. Kan? Jadi saya duk sebar dalam WhatsApp tu bukan apa, tujuan nak dapat doa-doa semua orang lah. Hadiah Fatihah, dapat doa, kan? Insya-Allah. Fa'arsaltu ilaihi tuqsimu alaihi. Mana tadi terjemahannya? Maka kemudian orang yang disuruh itu kembali sambil minta dengan sangat yang disertai. Macam mana? Kembali sambil minta dengan sangat-sangatlah yang disertai dengan sumpah agar beliau mendatanginya. Maksudnya orang yang utusan Zainab suruh pergi panggil tu, dia balik mai bagi tahu, Nabi bagi tahu tadi, sabarlah, mengharapkan pahala. So tenang. Zainab kata pergi sekali lagi, minta Nabi balik juga. Balik juga sekarang, sungguh-sungguh. Minta suruh Nabi balik sungguh-sungguh. Maka dia pergi sekali lagi Anas ni. Beliau berserta pergi pula dengan Sa'ad bin Ubadah, pergi pula dengan Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid. Dan beberapa orang sahabat ni pergi lagi nak pujuk Nabi. Dah Zainab paksa macam lah, macam suruh sungguh-sungguh. Maka diangkatlah. Jadi Nabi pun datang juga. Tinggal urusan lain, datang juga. Diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah SAW. Lantas didudukkanlah atas anak itu di pangkuan Nabi. Jadi Nabi ambil, dukung, tak terriba. Sedang waktu tu tengok dada Nabi dah berombak. Kan? Dah menangis. Tersengal-sengal. Nafas tersengal-sengal. Tak sedap pula terjemah. Nampak berombak-ombak lah, tersesak-sesak. Terlekat-lekat gitu. Dia jadi apa? Rengah-rengah. Oh, itulah terjemah tu Endon punya bahasa kan. Terbengah-bengah bahasa kita. Tersekat-sekat nafas. Tersedu-sedu, itulah bahasanya. Maka menetes air mata Nabi SAW. Tiba-tiba meleleh mata, menangis. Kemudian Sa'ad bertanya Sa'ad bin Ubadah ni, ataupun Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Waqqas. Dia kata, ya Rasulullah, wa anta? Kan? Sa'ad kata, wahai Rasulullah, kenapa Tuan pun menitih mata? Ya Rasulullah, engkau pun menitih mata. Maksud engkau pun menangis? Baginda menjawab, air mata yang meleleh ni adalah merupakan rahmat, tanda rahmat, kasih sayang. Rahmat tu maknanya kasih sayang yang ada pada orang. Ya, kita kesian, perasaan kita kan, kesian, sedih, kasih sayang lah. Itu rahmat. Sifat kita yang ada, yang dikurniakan oleh Allah. Allah sayang, Allah bahkan bagi banyak rahmat ke dia, sehingga dia jadi prihatin dengan orang, kesian dengan orang. Dan tak mau lagi dah nak kasar-kasar dengan orang. Itu tanda Allah bagi rahmat ke dia banyak. Sehingga dia jadi penyayang, dia jadi lembut hatinya. Merupakan rahmat yang dikurniakan Allah ke dalam hati hambanya. Seperti seorang lelaki, satu ketika dia namanya Aqra' bin Habis. Dia baru masuk Islam. Dia tengok Nabi main dengan Hasan Hussein ni. Hasan Hussein ni panjat Nabi apa semua, Nabi macam jadi budak-budak Nabi ni. Main dengan budak-budak, umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi kita pun jadi macam budak-budak juga. Jadi dia pun, dan Nabi peluk dua orang tu, Nabi cium pipi, dia cium dahi cucu dia. Jadi Aqra' bin Habis dia, engkau cium budak-budak? Aku 10 orang anak lelaki, seorang pun aku tak cium.
Sebab jadi zaman tu dia bangga tunjuk hero. Cium budak ni kira merendahkan ego lah. Jatuh maruah dia. Kan? Jatuh martabat main dengan budak-budak. Kan? Macam saya ingat zaman dulu, budak-budak jauh. Ni. Oh, kita nak masuk dekat tak berani. Kan? Dia tak boleh, orang tua tak boleh nak layan budak. Jadi macam jatuh martabat dia. Bagi muka orang kata kan. Apa orang tua ni bagi muka budak-budak. Kan? Tu orang yang ego. Orang yang takabur hatinya, tak ada kasih sayang. Tak ada rahmat, tak ada pemberian Allah. Orang yang hati penyayang, dia walaupun dia status dia tinggi kan, tapi dia tetap dengan budak, dia jadi budak penyayang. Jadi Nabi kata apa pada dia? Dia kata, aku 10 orang anak, seorang aku tak pernah cium. Nak tunjuk dia ego dia tu hebat. Nabi kata, aku tak boleh sekat. Kalau Allah nak tarik kasih sayang daripada hati seorang hamba, aku tak boleh sekat kata apa. Aku tak boleh kata apa. Maksudnya, hati kau tu tak ada sifat rahmat daripada Allah. Allah dah cabut dah tu. Tak ada langsung nak sayang pada kanak-kanak. Jadi menitih, menangis rahmat, itu adalah tanda kasih sayang rahmat daripada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Tanda Allah bagi rahmat ke dalam hati hamba yang Allah pilih. Kan? Dan sungguhnya Allah akan menyayangi hambanya yang mempunyai rasa sayang terhadap sama-sama. Sesama. Jadi Allah akan maha penyayang kepada orang yang ada sayang kepada makhluk. Allah tambah lagi sayang dia. Allah tambah sayang Allah pada dia. Sebab dia sayang pada makhluk. Sama ada sama manusia ataupun pada binatang yang patut kita sayang. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya Allah sayang, Allah bagi rahmat kepada hamba yang hatinya penuh dengan penyayang. Kalau tak ada penyayang, berarti tak kuranglah rahmat Allah tu. Bengis dengan orang, kasar dengan orang. Kan? Tapi kasar ni ada tempat dia. Seperti dalam perang. Kan? Dalam dengan musuh contohnya. Okey, hadis satunya daripada Suhaib Ar-Rumi juga, tadi kita dah cerita sikit latar belakang dia. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi ma kana qablakum. Hadis ni panjang ceritanya. Kan? Hadis panjang. Kalau nak baca ni tak dan. Kita langkau boleh tak? Hadis yang ke-6 kita next. Kuliah saya tolong ingat kita ambil nombor 6. Ya? Saya langkau nombor 7 sebab ada 10 minit lagi. Sebab saya jenis satu hadis duk cerita pula, tambah-tambah je tak ada ni nak baca macam ni. Ya? Kita baca hadis ke-7. Jadi tolong tanda sikit belum baca. Kan? Saya pun tulis lah. Belum. Okay. Next kita baca 6, lepas tu sambung selepasnya. Ya, kita baca yang 7 dulu ya. Ada yang ke-7. An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda al-qabrin. Satu ketika Nabi lalu di tanah kubur, ada seorang makcik duduk menangis kat kubur. Perempuan menangis-nangis kat kubur. Menangis dengan mengamuk dia. Menangis dengan mengamuk. Bukan menangis macam Nabi tadi. Nabi menangis, netih, tak mengamuk. Tenang. Itu tanda kasih sayang. Tapi kalau menangis, kenapa, pum, tumbuk ni, cabut, baling. Sambil menangis, itu bukan kasih sayang. Itu bukan rahmat Allah. Itu lain. Itu kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi Nabi lalu, perempuan tu tengah mengamuk kat kubur. Sambil menangis. Tumbuk tanah tu. Faqala, Nabi tegur dia daripada belakang. Ittaqillah wasbiri. Dan masih lain, wahtasibi. Bertakwalah kamu, wahai makcik, bertakwalah kepada Allah, sabarlah, mintalah pahala balasan daripada Allah. Nabi nasihat. Faqalat ilaika anni, dan beliau mah anni. Ilaika anni ni pergi jauh-jauh kau daripada aku. Ataupun mah anni lagi beratlah. Berambus engkau pergi. Bahasa kasar sikit. Dia halau Nabi. Sebab dia tak kenal wajah Nabi tu, dia tak tahu. Dia dah Islam dah. Dia tak kenal wajah Nabi. Dia berhembuskan Nabi, halau Nabi. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau ni tak kena musibah macam aku kena. Dia beletiklah kat Nabi. Engkau tak kena musibah macam aku.
Walam ta'rifu, kau tak kenal siapa yang mati ni. Tu anak dia. Yang anak makcik tadi ni, sehingga dia mengamuk tadi ni. Faqila laha. Jadi Nabi pun diam, tutup mulut, Nabi jalan. Nabi tak tegur apa dah. Tutup, pergilah, beredar. Mai orang lain bagi tahu kat makcik tu. Makcik kenal tak tu siapa tadi ni? Tak tahu. Itulah Rasulullah. Terkejut, pucat muka dia. Faqila innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Pucat muka dia. Fa'atat baban Nabi, dia pun kalang kabut pergi cari Nabi, nak minta maaf. Pergi cari mana Nabi tadi. Sampai rumah Nabi, falam yajid indahu bawabin, tak ada kat pintu-pintu, dia jenguk-jenguk, tanya-tanya, tak ada. Faqalat, sehingga akhirnya jumpa juga dengan Nabi, terus dia kata minta maaf, lam a'rifuka, aku tak kenal engkau tadi. Oh, berarti kalau kenal tak cakap lah. Kan? Pasal tak kenal, dia hantam ni. Jadi Nabi tegur bagi poin dia, innama sabru 'inda sadamatil ula. Sungguhnya sabar itu adalah respon kita yang pertama. Berlaku pun apa dulu keluar. Kalau berlaku mulut pope maki hamun semua keluar, baru sabar. Hilanglah pahala sabar. Okey, kecuali kalau dia istighfar, minta ampun ya Allah. Mungkin dengan sebab istighfar, kokoklah Allah terima dan Allah kembalikan balik pahalanya. Tapi tak sama dengan orang yang awal-awal lagi dia tenang. Kan? Tak ada mengamuknya, tak ada mulut yang kotor-kotor dan sebagainya. Maka pahalanya lagi besar. Jadi respon kita yang pertama tu diambil kira. Yang tu. Yang tu kekuatan sabar. Innama sabru 'inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah respon kita. Jadi kalau terjemahan, sungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama dari musibah itu. Maka hari pertama, respon yang pertama. Ula di sini adalah bukan hari, tapi reaksi kita ketika mula-mula terima musibah tu. Kalau kematian, hari mula pertama adalah. Kalau hilang kasut, pertama tengok hilang kasut. Kan? Apa dulu nak keluarnya. Jadi dalam riwayat Muslim mengatakan makcik tadi kematian anak baby dia, anak kecilnya. Hadis seterusnya yang ke-8 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, hadis qudsi, tidak ada pembalasan bagi seorang hamba-Ku yang mukmin yang telah aku ambil kembali kekasihnya dan ahli dunia dari ahli dunia. Ini kemudian ia hanya mengharapkan pahala dariku kecuali pembalasan syurga. Maksudnya di sini mani abdul mu'min min jaza illa qabattu safiyu. Jadi kalaulah seorang tu dia bersabar walaupun hilang orang yang paling dia sayang. Anak dia, suami dia, isteri dia, yang paling dekat, yang paling dia sayang, kematian. Tapi dia mampu sabar, dia masih mengharap pahala pada Allah, masih cakap yang baik dan balasan daripada Allah. Macam ni tak ada balasan aku nak bagi kat dia kecuali terus syurga. Terus tadi kita sebut shortcut ke syurga terus tanpa hisap. Terus dapat syurga orang macam ni. Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan Allah beri kita seumpama ini kekuatan sabar. Dalam riwayat lain, cerita lain, hadis lain, Allah tanya malaikat maut. Malaikat maut dah selesai misi mencabut seorang nyawa satu orang. Allah tanya, kau cabut nyawa siapa? Anak si fulan-fulan. Apa respon ayah maknya? Kan? Oh, mereka mengucap Alhamdulillah. Puji pada engkau ya Allah. Allah bangga. Kena musibah, hilang kematian anak pun masih Alhamdulillah. Puji aku lagi. Wahai malaikat, kau sampaikan pada malaikat penjaga langit, penjaga syurga, bina istana yang besar dalam syurga, namakan istana itu Baitul Hamdi. Hamdi, puji-pujian. Bait itu rumah, istana lah. Istana puji-pujian. Bagi kat dia. Sebab kena musibah berat pun mulut Alhamdulillah. Biasa kalau macam tu mulut dah jadi lain. Keluar yang kotor-kotor tu. Kan? Selalunya Alhamdulillah ni orang kebiasaan bila dapat seronok bawa Alhamdulillah. Kan? Tak dapat benda yang tu musibah, seperti Allah cerita kisah Fir'aun. Fir'aun ni bila dapat benda yang baik, dia kata ni sebab
kehebatan kami, kepandaian kami, kerajinan kami, kemuliaan kami. Bila dia dapat kebaikan. Bila kena musibah, dia kata ini sial Musa ni. Semua Musa punya hal, punya sial. Ada tuding sana, tuding sini. Orang beriman tidak demikian. Dalam semua keadaan, Alhamdulillah daripada Allah. Dan pujuk diri kita untuk mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Hadis yang ke-9 sempat lagi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aisyah bertanya bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un, wabak. Kemudian beliau memberitahu kepadanya bahawa ta'un itu merupakan seksaan yang ditimpa oleh Allah. Satu bencana daripada Allah Ta'ala. Ta'un ni. Wabak ta'un. Ditimpa oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi bila kena ta'un, kena COVID lah kita kata. Bukan orang yang tak baik je yang kena COVID. Semua masjid-masjid, orang wali pun kena. Itu Allah kata, balak bagi orang tapi rahmat bagi orang soleh. Bagi orang soleh, rahmat bagi dia. Pasal apa? Dapat tu dia sabar, dapat pahala sabar, masuk syurga tanpa hisab. Mati mungkin, mati syurga terus. Kan? Syahid, mati dia mati syahid. Orang yang mati kena wabak, dengan sabar, mengharap balasan, matinya dianggap mati syahid. Di sisi Allah Ta'ala. Itu rahmat. Rahmatan lil mu'minin. Falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un. Seorang yang tetap tinggal pada suatu daerah. Dia tetap duduk rumah dia, tetap duduk kampung dia. Walaupun kena wabak tersebut. Yang kejangkitan ta'un, kampung tu. Dan ia sabar. Lagi pula hanya memohon kepada Allah serta sedar bahawa ia tidak akan tertimpa kecuali bila Allah telah mentakdirkan. Dia yakin kalau kena ni Allah dah takdir. Jangan menyalah, tu dia punya sebab tu, dia COVID main tu. Kan? Main batuk kat sini, sesama main juga kuliah, dia punya pasal tu. Janganlah. Cuba pegang pada takdir. Kan? Allah yang takdirkan. Jadi bila pegang takdir ni, tak tahulah Allah takdir. Saya biasa kan bulan 12 kita pun pergi umrah tiap tahun. Tahun ni jadi hati macam, tak payahlah. Tak apalah, tahun ni je lah kita rehat. Selalu bulan 12 balik bulan 1. Jadi itulah Allah takdirkan, Alhamdulillah yang terbaik untuk saya. Jadi 1 bulan mak meninggal gitu. Jadi kalau tidak dia duduk sana kan. Jadi sebenarnya sempatlah balik menguruskan jenazah. 51 saya duduk di Kuching. Tapi time nak balik dah, nak tunggu flight nak masuk dah. Orang call ni, kami hantar keluarga saya kat kampung. Kata kami dah hantar mak kau sini. Tapi okeylah, jangan tenangkan kita. Kita tak apa, dah masuk ward semua okey, doktor kata okey tu. Kita pun tak apalah, nanti balik sampai KL, terus nak balik Kedah lah. Orang fikir kalau nak ambil flight Kedah cepat sikit sampai, tapi sampai sana kita pun patah kaki, tak ada kereta. Nak kena sewa apa semua. Keluarga ada tapi dia orang pun nak guna. Susah, kena naik kereta juga balik. Tapi Alhamdulillah sampai petang tu tak lama dia meninggal. Ya, Alhamdulillah. Jadi budak bolehlah ngurus-ngurus semua urusan dia semua dengan Alhamdulillah dia doa daripada semua, jadi nampaklah ketenangan dia insya-Allah, dan Allah tempatkan dalam syurga Firdausil A'la insya-Allah. Amin. Hadis tadi, seorang yang tetap tinggal di kampung tersebut, dia sedar bahawa takdir Allah Ta'ala. Dia tahu tak kena kecuali takdir Allah. Walaupun nampak sebab kawan tu datang, sebab orang ni salam, orang tu semua batuk. Dan kita jangan menyalahkan. Itu semua Allah susun. Allah susun. Kalau nak jadi sesuatu, mesti ada susunan Allah. Takdir daripada Allah Ta'ala. Kan? Kecuali bila Allah telah menakdirkannya, maka ia akan mendapat pahala. Kalau itulah dia anggap kalau kena ni, dia tak menyalahkan orang. Kau lah punya pasal, kau punya tak. Kena, ini takdir Allah. Terima je lah. Takkan boleh lari daripada takdir. Kalau dia anggap macam tu, dengan kesabarannya itu, terus syahid. Pahala orang mati syahid. Dapat pahala mati syahid. Walaupun dia tak mati lagi, Allah dah catat pahala mati syahid. Dia sabar. Dia kena penyakit. Nak sabar. Tak mati pun. Belum mati, dah dapat pahala mati syahid. Lebih lagi dia mati, dapat lagi pahala mati syahid yang lain. Itu Masya Allah. Itu rahmat bagi orang beriman. Untung. Kena sakit pun dapat pahala.
kena dapat sihat pun pahala. Demi hadis terakhirlah sebelum Ustaz masuk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza talaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi. Kalaulah apabila aku menguji, ini firman Allah Ta'ala hadis Qudsi, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan buta kedua matanya, sakit mata, rabun ke, dia bercerah elok dia berabun, buta, kemudian dia sabar dengan ujian tu, aku akan menggantikannya dengan syurga langsung dengan kesabaran tersebut. Jadi bukanlah kerana kena mata je baru sabar dapat pahala. Kalau kena kat tangan, sabar tak dapat pahala. Dah. Nak sebut anggota yang paling kita jaga sangat, mata lah kan. Hilang mata macam hilang nikmat dunia. Hilang, na'udzubillah lah. Kalau kena potong kaki pun, ialah hilang juga nikmat. Tapi taklah sebesar nikmat mata tu. Dan masih lagi boleh bergerak, naik wheelchair ke, tongkat ke, boleh lagi. Tapi mata, Allah, merabah lah, tak nampak dah nikmat. Kan? Tak nampak dah kecantikan. Jadi kalau dia kena yang teruk tu, hilang yang paling dia sayang mata tu, dia sabar. Maka terus syurga balasannya. Masya Allah. Tu untung orang beriman, orang yakin, orang yang tahu ilmu sehingga dia sabar kerana Allah. Maka balasannya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan Allah beri manfaat untuk kita semua. Itulah beberapa hadis yang saya baca dengan pantas sikit. InsyaAllah kita sambung nanti hadis yang ke-6. 6 itu langkau ke-11. Boleh ya? 6 yang cerita panjang tadi. Dan langkau yang ke-11. 10 kita dah baca. Dan hadis sabar ni banyak. Antara tajuk yang paling panjang hadisnya adalah tajuk sabar ni. Sebab tu kita baca laju sikit. Dan kita juga bersabar dengan kuliah, sabar dengan amal saleh kita insya-Allah. Okey, dia hadis qudsi ni hadis yang ayatnya daripada Allah. Daripada Allah Ta'ala. Maksud macam firman, kita boleh kata firman Allah. Cuma dia bukan ayat Quran. Dia tak termasuk dalam catatan Quran. Satu. Yang kedua, hadis qudsi juga yang dulunya ayat Quran tapi dipadam daripada Quran. Dikira status hadis qudsi. Ada contoh ayat tentang hukuman zina pada orang yang dah kahwin. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, semua ayat tersebut. Sayyidina Aisyah kata, dulu ayat Quran tu kami duk baca. Tiba-tiba Nabi semayang, Nabi langkau tak baca ayat tu. Berarti benda tu adalah dipadam, dimansuh. Maka jatuh statusnya bukan lagi ayat Quran. Dia kira hadis. Hadis qudsi. Berarti apa? Kalau orang haid boleh baca lah ayat tu. Al-syaikhu syaikhutu tu dah bukan ayat Quran. Dia firman Allah. Hadis qudsi. Jadi hadis ni ada dua lah. Satu hadis qudsi, satu hadis nabawi. Hadis Nabawi ni ayat Nabi lah. Nabi cakap macam tu, Nabi buat macam ni. Tu hadis Nabawi. Satu hadis qudsi, satu hadis Nabawi. Lepas tu yang nak dia tulis belakang tu rawahu Bukhari, rawahu Muslim, muttafaqun alaih, itu kekuatan hadis. Kekuatan hadis tu. Kalau sebut muttafaqun alaih, muttafaq ni maksudnya diittifaq, ittifaq dipersetujui, diperakui oleh semua ulama hadis, hadis tu sahih. Ini paling tinggilah kekuatannya. Imam Bukhari kata dia sahih, Imam Muslim kata sahih, Imam Abu Dawud kata sahih, Tirmizi kata sahih, semua kata sahih. Sunan Sittah, semua kata sahih. Ittifaq ulama, sepakat seluruh para ulama, hadis itu hadis sahih. Bila sebut muttafaqun alaih, yang terkuat. Hadis yang terkuat, tak boleh kita nafi, tak boleh kita tolak. Tak percaya hadis itu boleh jadi kafir kita. Itu muttafaqun alaih. Okey, rawahu Bukhari. Mungkin itu riwayat Bukhari seorang yang kata sahih. Adapun imam lain mungkin tak ada hadis itu ataupun menganggap tak sahih. Itu kuat juga. Kalau Imam Bukhari sebut memang kuat. Rawahu Bukhari. Ataupun disebut Sahih al-Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhari. Rawahu Muslim pun kuat juga. Sahih. Tapi kalau sebut rawahu imam lain, Abu Dawud, Tirmizi, boleh jadi sahih,
boleh jadi hasan. Tingkatan yang bawah sikit lah. Yang paling tinggi hadis disebut hadis sahih. Bawah sikit hadis hasan. Tetap kita kena terima, tak boleh tolak. Boleh belajar, kena jadikan dalil hadis hasan. Tak boleh nafi, kata alah hadis ni. Sebab tu kadang-kadang orang ni, bila selalu orang tanya, ni ustaz hadis ni sahih ke tidak? Selalunya ustaz-ustaz kata tak sahih. Kan? Apa reaksi kita dengan ustaz kata tak sahih? Kita kata, oh tak sahih pasal apa? Belajar. Tak payah baca lah. Tak payah mengaji lah, tak sahih. Tak. Dia tingkatan hadis ada 3. Kalau sahih, hasan, daif. Kalau tak sahih, mungkin hasan. Hasan ni tak sahih bukan bererti macam bahasa kita, ni tak sahih. Tak sahih tak betul, tak benar. Bukan itu. Tidak dikedudukan sahih. Mungkin dikedudukan hasan. Kedudukan hasan pun kita kena baca hadis tu, kena belajar hadis tu, kena jadi dalil, jadi bukti, boleh sebarkan, boleh ajar orang. Hasan. Tapi nak lawan dengan sahih, sahih lagi kuat lah. Kalau tak hasan pun, tak sahih, tak hasan, mungkin daif. Hadis daif, lemah. Hadis lemah bukan hadis palsu. Dia tetap hadis. Kita kena terima, boleh belajar, boleh sebarkan, cuma kekuatan dia kurang sikit. Kekuatannya tak boleh jadi dalil pada hukum hakam. Kerana perawi dia. 3 ni dikira ada kaitan dengan individu perawi tu. Dia kuat, ingatan Imam Bukhari memang kuat. Kalau dia kata sahih memang betul. Imam Bukhari tak pernah lupa-lupa. Macam kita kadang, apa nama? Kan? Apa nama? Ustaz cakap tadi apa nama? Baru dengar ni je dah apa nama dah. Sampai Panama dah kita. Kan? Lupa. Jadi Imam Bukhari tak pernah diuji sungguh. Ulama-ulama test dia memang tak pernah lupa. Kan? Ingatan dia melekat macam pahat ke batu. Walaupun disebut, bayangkan satu ketika Imam Bukhari dites di Baghdad, dia baru sampai ke Baghdad. Hijrah dia sampai ke Baghdad. Orang duk dengar dia ni hebat, orang panggil dia nak test. Dia kata tak payah, mula tak nak. Tapi akhirnya dia terpaksa juga. Depan ni 100 orang ulama hadis di Baghdad. Dah lama orang lama. Orang test dia, seorang baca bagi tunggang langgang hadis ni. Bagi campur aduk lah. Dan perawi ni patut dengan hadis ni, tapi perawi ni dia baca dengan hadis ni. Perawi ni baca hadis sana. Dia selang kau ni campur aduk. Bagi celaru. Seorang, 100 orang. Bukan seorang dia tegur. Tak. Baca 100 orang. Kita kalau tanya nama apa? 3 orang dah celaru lah. Tadi apa? Saya lah tu. Kan, saya buat nama memang fail. Kan, dah tanya pula. Tak ingat. Jadi 100 orang. Sebut hadis, bagi berselang celaru. Dia bagi tahu kau yang pertama tadi salah, yang betulnya macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga macam ni. 100 orang dia betulkan balik. Ingatan, Masya Allah. Saya ada jumpa seorang kawan masa belajar di Mesir. Dia boleh ingat nombor pasport saya. Bukan saya seorang, 100 kawan kami ni, dia boleh ingat nombor kad pengenalan. Simpan, kami dah simpan kat dia lah. Aku punya pasport apa? Nombor pasport kita tak ingat, kalau kad pengenalan kita ingat lah. Nombor pasport aku apa? Dia beritahu kau dia ni pula tanya pun, aku apa? Kita simpan kat dia. Dia memori kita. Jadi kalau tanya nama macam tu, dia style tu, tanya apa nama? Seorang dah 50 orang dia boleh ingat balik yang nombor 1 sampai 50. Masya Allah ingatannya. Tak tahulah. Dia kata dia pun bukanlah makan supplementary ke apa benda ke. Benda-benda ubat-ubat tak ada. Memang anugerah Allah. Anugerah. Dia ingatnya tu, ingatan dia, Masya Allah. Cerita apa tadi? Tentang sahih, hasan, daif. Jangan tolak hadis daif. Kata hadis daif tak boleh pakai lah. Berdosa besar dia tolak hadis daif. Yang kena tolak hadis palsu. Hadis palsu, hadis maudhu'. Itu hadis palsu. Ini memang bukan tolak ayatnya, tolak hadis. Jangan kata hadis. Kadang-kadang hadis palsu, benda yang ayat dia betul, tapi dia bukan hadis. Kan? Jangan kita kata hadis Nabi. Itu salah, dosa. Tapi ayatnya betul. Mungkin tentang sembahyang duha, siapa sembahyang duha dapat pahala sekian. Dia hadis palsu. Kan? Hadis palsu. Tapi ayatnya betul. Kita jangan kata hadis Nabi. Kita kata kata-kata ulama ke ataupun itu tak apalah. Kan?
Ala kulli hal, itulah perbezaannya. Mungkin kita keliru. Yang hujung hadis dia tulis muttafaqun alaih rawahul Bukhari, itu kekuatan hadis. Adapun hadis qudsi, satu lagi kategori hadis nabawi, itu punca sos dia, datang daripada Allah ataupun daripada ayat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ani ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fi Allah barikana fi hadzal yawm wa barikana fi jam'ina hadha barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya akramal akramin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.